Pengisytiharan darurat bencana akibat banjir besar yang melanda 9 negeri ketika ini tidak perlu dilakukan buat masa sekarang kerana kerajaan melihat masih mampu mengawal keadaan. Ketua Kluster Governance Perundangan dan Pengurusan Awam Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Dr. Ni Ahmad Kamal Ni Mahmud berkata, tumpuan sepatutnya diberikan kepada usaha menyelamat dan membantu penduduk terjejas. Bencana banjir yang melanda beberapa negeri sejak pertengahan bulan lalu iaitu di Kelantan, Terengganu, Johor, Pahang, Perak, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan dan Selangor sehingga kini menyaksikan lebih 130,000 orang terpaksa dipindahkan. Pengisytiharan darurat akibat banjir hanya akan dilakukan sekiranya kerajaan perlu membuat suatu tindakan drastik atau mengeluarkan perintah-perintah tertentu dengan segera untuk mengatasi bencana itu. Antara langkah yang akan dilakukannya sekiranya darurat bencana banjir adalah pengambilan tempat-tempat persendirian, misalnya rumah atau bangunan untuk dijadikan pusat pemindahan atau bilik gerakan. Namun buat masa sekarang ia tidak perlu. Darurat bencana pernah diisytiharkan iaitu semasa banjir besar melanda negara pada Januari 1971 dengan hampir separuh ibu negara ditenggelami air, manakala Sabah dan Sarawak juga mengalami bah besar. Pengisytiharan darurat dalam situasi banjir juga perlu mengambil kira pelbagai faktor. Berbeza dengan situasi ketika darurat diisytiharkan ketika negara dilanda jerebu yang lebih bersifat perintah berkurung. Bencana banjir ini memerlukan bantuan dihulur kepada penduduk terjejas. Pengamal undang-undang Adnan Seman memaklumkan Majlis Keselamatan Negara MKN perlu bertindak dalam 3 peringkat iaitu pusat, negeri dan daerah untuk mengumpul maklumat sebelum darurat boleh diisytiharkan. Sama ada perlu ataupun tidak, sebab kita kena faham apabila peruntukan undang-undang mewujudkan darurat bencana, bermakna ada kuasa. Executive power memang ada untuk umumkan darurat bencana. Soal insurans ada ataupun tidak ini adalah perkara bagi saya secondary. Maknanya dalam keadaan yang memang perlu untuk mengumumkan darurat bencana ini, kerajaan perlu umumkan. Walaupun kesan kepada pengisytiharan darurat bencana ini akan timbul isu perundangan, isu insurans dan sebagainya, tapi ini secondary. Maknanya kalau terlalu teruk, dalam keadaan memang tak ada hubungan putus terus, bencana tak boleh masuk, orang memang dah dalam keadaan kebururan, memang akan mati. Ada orang kata ada orang duduk atas bukit 3 hari tak makan, kan? 3 hari tak makan tak mati lagi. Kalau you tanya doktor pun, kan, you boleh minum air hujan apa semua, kan? You boleh tadah air hujan, you boleh minum. Maknanya kalau orang duduk berapa hari lagi nak mati kalau nak ikut, kalau tanya doktor lah, saya bukan doktor, kan. Maksudnya belum sampai ke tahap yang membolehkan darurat tu diisytiharkan. Dan beliau memberitahu demikian ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di TV1. Musibah banjir di Kelantan disifatkan sebagai kodok dan takdir Allah. Itu titah Sultan Muhammad Faris Petra dalam utusannya hari ini. Titah baginda rakyat Kelantan sebaliknya harus bermuhasabah diri dan menerima ujian Allah itu dengan redha dan lapang dada. Baginda mengingatkan rakyat Kelantan bahawa apa yang berlaku sebenarnya berpunca daripada diri sendiri yang melakukan banyak kerosakan terhadap alam sekitar tanpa sedar, sekaligus mengundang bencana banjir terburuk di negeri itu. Baginda turut bersedih atas apa yang berlaku dan merakamkan ucapan takziah kepada penduduk terjejas banjir di negeri ini. Dalam titahnya, baginda turut mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua jabatan dan agensi negeri, persekutuan, pihak NGO, swasta, individu dan seluruh masyarakat yang turut sama membantu memberi pertolongan kepada penduduk terjejas banjir. Selain itu, baginda turut berharap agar pihak tertentu terus berhenti menyebarkan berita-berita palsu dan tidak menimbulkan spekulasi negatif terhadap situasi banjir di Kelantan yang boleh memburukkan lagi keadaan. Dalam pada itu, semua menteri kabinet yang sedang berada di luar negara telah diarah pulang segera bagi melancarkan operasi membantu penduduk terjejas banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata arahan itu dikeluarkan pagi tadi dan menteri-menteri yang berkenaan sedang membuat persiapan untuk kembali. Dan keputusan itu diambil kerana Perdana Menteri mahu mereka kembali bertugas membantu dalam operasi menyelamatkan penduduk terjejas.
Dan menurut Datuk Seri Najib juga, Kerajaan Persekutuan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam usaha membantu penduduk yang terjejas akibat banjir. Bantuan tersebut bukan bersifat ganti rugi kepada harta penduduk yang terjejas, sebaliknya ia usaha meringankan beban mereka. Jelas beliau, jumlah bantuan yang akan disalurkan kepada penduduk terjejas akan ditentukan selepas bencana itu surut. Di negeri Pahang ni ada sikit perbezaan banding dengan Kelantan sebab bencana banjir di Pahang ni walaupun dalam konteks Pahang ni boleh dikatakan berat, tetapi kalau banding dengan Kelantan, keadaan di Kelantan lebih kritikal daripada Pahang. Dan keadaan tempat-tempat yang saya lawati ini nampak diurus dengan baiklah. Maknanya bantuan makanan, bantuan-bantuan lain tu dapat diberikan dengan keadaan yang agak baik. Dan saya ucap terima kasihlah pada semua pihak. Beliau berkata demikian selepas melawat dan bertemu dengan penduduk yang terjejas akibat banjir di Kuala Lipis. Datuk Seri Najib sempat berpesan kepada mereka agar tabah dalam menghadapi dugaan tersebut. Seramai 316 orang yang ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Clifford, manakala 410 orang pula ditempatkan di Sekolah Menengah Padang Tengku. Selain bantuan bekalan makanan, faktor keselamatan juga dititik beratkan. Pihak Polis Diraja Malaysia, PDRM, turut serta menjaga keselamatan dan menerima aduan di semua pusat pemindahan banjir sekitar negeri Perak. Laporan terperinci bersama wartawan Muhammad Zafli Abdul Jawab. Baik, silakan Zafli. Baik, terima kasih rakan setugas Siti Murni di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Masih bersama saya Zaf, masih kekal setia bersama anda untuk memberikan laporan-laporan terkini mengenai banjir di sekitar negeri Perak. Saya berada di pusat pemindahan banjir di SK Sayong Kuala Kangsar ini. Dan update terkini mengenai bilangan mangsa penduduk terjejas banjir di sekitar negeri Perak seramai 7,574 orang melibatkan 2,006 buah keluarga di 54 buah kawasan pusat pemindahan. Dan aras air masih lagi tidak berubah seperti yang saya war-warkan dan juga saya laporkan setakat tengah hari tadi. Dan fokus utama lintas langsung pada kali ini, pada pukul 3 ini, SK Sayong ini merupakan salah satu tempat pusat pemindahan banjir dan juga pusat pemindahan masyarakat-masyarakat di sekitar Kuala Kangsar ini. Dan selain daripada faktor kebajikan masyarakat-masyarakat ini dijaga oleh penduduk-penduduk yang tidak terjejas banjir, pihak-pihak NGO yang tampil memberikan dan juga menghulurkan bantuan, pihak keselamatan juga membantu untuk memberikan bantuan keselamatan dan juga mengawal keselamatan di kawasan pemindahan banjir ini. Dan oleh itu, pihak Polis Diraja Malaysia, PDRM, turut serta memberi bantuan menjaga keselamatan dan menerima aduan di semua pusat pemindahan banjir di seluruh negara pastinya. Dan di belakang saya ini ialah balai-balai polis bergerak di mana mereka sentiasa berada di sini selama 24 jam untuk mengawasi dan juga menerima aduan-aduan berkenaan dengan penduduk-penduduk terjejas banjir di kawasan ini. Dan kita sangat bertuah pada hari ini untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Kita bersama dengan ACP Haji Guzlan Haji Saleh, Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami di Grandstand pukul 3 petang hari ini. Baik Tuan, boleh tak kongsikan sedikit apakah peranan PDRM dalam membantu masyarakat di sini? Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih pada pihak RTM kerana telah sudi mengundang saya untuk memberi sedikit input terhadap apa yang berlaku di Kuala Kangsar ini. Dan untuk makluman semua, pihak polis sentiasa akan berada di tempat-tempat yang mana diperlukan. Umpamanya bencana ini di mana kami pihak polis adalah bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan nyawa harta benda diutamakan. So, pondok polis yang ada di sini kita memang wujudkan patutnya berada di tempat kejadian, tapi tempat kejadian kita di bawah sana, itu di sungai. Jadi kita letakkan pos bergerak kita ini atau pondok polis bergerak ini di tempat di mana beradanya mereka yang dipindahkan daripada rumah ke tempat sementara ini.
tujuannya ialah untuk memastikan segala keperluan yang diperlukan oleh masyarakat terhadap perkhidmatan polis ini dapat disegerakan. Dengan wujudnya pondok polis ini, mereka boleh membuat laporan-laporan polis dan sebagainya, dan segala bantuan yang diperlukan daripada pihak polis. Kami bersedia untuk membantu. Jadi Tuan, ada tak aduan-aduan yang melibatkan keselamatan rumah-rumah penduduk yang ditinggalkan setakat ini? Memang lazimnya apabila berlaku bencana macam ini, masyarakat yang menduduki di rumah mereka itu kadang-kala enggan keluar daripada rumah sebabkan takut akan berlaku kecurian ataupun looting oleh masyarakat setempat. Jadi ini telah kami bagi jaminan bahawa kami akan menentukan, memastikan bahawa rumah-rumah mereka ini akan kami jaga sebaik mungkin. Mungkin kami tak mungkin berada di tempat rumah, tapi di mana patutnya, macam rumah tu banyak yang dah terendam ataupun dah dinaiki air. Jadi kami akan berada di pinggir-pinggir pantai ataupun sungai untuk memastikan tidak ada orang yang tidak berkenan masuk ke kawasan tersebut. Dan orang yang saya hantar ni ialah pegawai dan anggota saya yang berpakaian preman dan juga yang beruniform. Jadi yakinlah kepada kami akan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada mereka. Jadi Tuan, berdasarkan tinjauan saya pagi tadi di sekitar Kuala Kangsar ini, ada orang awam yang mengatakan bahawa ada yang orang awam mengaku bahawa dia adalah pihak media dan mengambil gambar suka hati dan menyebarkan di laman sosial dan juga aplikasi WhatsApp. Mungkin Tuan boleh jelaskan sedikit. Kawasan ini walaupun kita ada pengawal dia, maksudnya pengawal yang melihat orang keluar masuk, tetapi kita tak dapat mengawal keseluruhannya kerana kadang-kadang ada orang yang cuba ambil kesempatan untuk datang masuk dan mengambil gambar-gambar di persekitaran tempat ini, dan dia menggunakan WhatsApp ataupun lain-lain media sosial untuk dikeluarkan, dan mungkin ada berbagai cerita yang dikeluarkan. Dia nak jadikan viralkan benda ini. Jadi ini satu perbuatan tindakan yang tak sepatut berlaku oleh orang. Masyarakat di sini atau mereka di sini sedang dalam kesedihan, mana rumah mereka dibanjiri air dan sebagainya. Dan mungkin tempat sini kalau dibandingkan rumah mereka tentulah tidak selesa kalau dibanding di rumah. Walaupun daripada pemerhatian saya, daripada bantuan-bantuan daripada jabatan di dalam Kuala Kangsar ini, kita telah memberi sebaik mungkin dari segi makan, minum, pakaian, peralatan untuk tidur dan sebagainya memang cukup. Jadi tak ada timbul masalah apa pun di sini sebenarnya. Kita tunggu air surut dan dia orang akan balik ke rumah dalam keadaan bersedia menghadapi apa yang akan berlaku di rumah lah. Maksudnya perabot-perabot dia orang, alat kesihatan elektrik akan rosak dan sebagainya. Baik Tuan, terima kasih atas kesudian Tuan untuk bersama kami di Grandstand pukul 3 petang ini. Dan bagi anda penonton-penonton TV1 sekarang, diharapkan agar anda tidak memberi ataupun menyebarkan maklumat palsu di laman sosial Facebook, Twitter maupun Instagram. Dan diharapkan anda terus setia bersama kami di TV1 kerana kami akan memberikan terus laporan langsung daripada lokasi kami sendiri, memberikan maklumat-maklumat terkini kerana kami juga memerlukan kerjasama daripada anda agar tidak menyebarkan maklumat palsu tersebut. Dan rakan penyampai Siti Murni, saya rasa setakat itu saja laporan saya daripada SK Sayong ini. Kita kembali bersama anda di Langkah Sapuri. Silakan. Baik, terima kasih Zafri dengan perkembangan terkini dari Kuala Kangsar, Perak itu tadi. Kawasan Temerloh dan Triang ketika ini terputus hubungan berikutan semua jalan yang menghubungkan kawasan terbabit dinaiki air dan terpaksa ditutup kepada semua kenderaan. Kawasan terbabit hanya boleh dihubungi melalui bot. Dan maklumat terkini itu diperoleh daripada JPAM Temerloh melalui sukarelawan Komuniti 1 Malaysia, unit radio amatur yang beroperasi dari bilik berita RTM. Dan difahamkan juga bekalan elektrik juga dilaporkan terputus di Temerloh dan Triang. Dan kami juga mendapatkan maklumat yang pusat pemindahan di Kuala Kerau juga tidak dapat dihubungi melalui jalan darat. Dan sementara itu, sukarelawan Komuniti 1 Malaysia, unit radio amatur juga melaporkan yang stesen komunikasi di Masjid Lubuk Jong berdekatan pusat pemindahan Sekolah Menengah Agama Lati Pasir Mas Kelantan dibuka untuk bantuan komunikasi. Namun kawasan terbabit sudah terputus bekalan elektrik. Di Pahang, laluan Kuala Lipis ke Temerloh ditutup kepada semua kenderaan, manakala laluan Lebuh Raya dan laluan alternatif Kerambit dan Mela dinaiki air menurut IPD Lipis.
Baik, saudara, untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung penutupan jalan di Lebuhraya Pantai Timur LPT, bersama kami di talian penolong jurutera pengurusan trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia, Nur Hazira Razali Hazira. Baik Hazira, bagaimana dengan laporan untuk laluan jalan raya sehingga petang ini? Jadi mungkin dapat dikongsikan Hazira ketika ini. Okey, untuk maklumat terkini di Lebuhraya Pantai Timur sekitar kilometer 126, iaitu dari persimpangan Temeloh ke Sungai Pahang, keadaan masih lagi tidak berubah di mana paras air tidak menunjukkan sebarang penurunan dan laluan masih terhalang di kedua-dua arah. Semua jenis kenderaan tidak dibenarkan lalu atas faktor keselamatan dan trend air didapati semakin meningkat. Info dari Bilik Gerakan JKR, laluan JKR dari KL Kuantan masih lagi terputus di Kampung Paya Pulai Temeloh. Pengguna dinasihati untuk menangguhkan perjalanan dan berpatah balik ke Kuala Lumpur dan Kuantan. Bagi pengguna dari Kuala Lumpur boleh melakukan U-turn di Karak, manakala di Kuantan melakukan U-turn di Srijaya. Namun laluan dari Gombak ke Bentong masih lagi boleh dilalui dan trafik masih lancar. Untuk info lanjut boleh hubungi LLM di 1800 887752 dan hotline LPT di 09547 9111. Ikuti Twitter LLM Info Trafik dan LPT Trafik. Manakala bagi laluan alternatif di Jalan JKR, boleh ikuti Twitter JKR Malaysia. Baik, itu dia saudara perkembangan penutupan jalan yang disampaikan oleh penyelia Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia, Nur Hazira Razali sebentar tadi. Ya, saudara, melalui saat cemas melahirkan anak ketika usaha memindahkan penduduk terjejas akibat menjadi sejarah hidup buat seorang ibu di Kota Baru, Salmah Muhammad, yang terpaksa melahirkan anak keduanya atas truk Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM melalui detik-detik itu. Wartawan Izam Hadi Sidik menembubal Salmah yang ditempatkan di Pejabat JPAM Kota Baru sebelum dibenarkan pulang ke rumah. Ketika air mula naik di kawasan Kota Baru, seorang ibu bertaruh nyawa bukan sahaja untuk menyelamatkan diri, malah untuk melahirkan bayi keduanya. Dalam keadaan genting itu, Salmah berjaya dikeluarkan dari kawasan yang mula ditenggelami air dan dibawa naik ke truk JPAM. Dia sakit dari pagi lagi, dalam pukul 9. 9 pagi, lepas tu dalam petang-petang dia sakit. Dalam lepas maghrib dia sakit tenat. Semasa tunggu truk JPAM pergi ambil, lepas tu dalam lepas Isya JPAM datang, lepas tu ambil, lepas tu dalam pukul 9 lebih dia beranak dah atas truk, atas lori. Rasa sakit tu tahulah, tiba-tiba dia kok sakit ke. Lepas tu tak tahu nak salim lalu. Kalau ikut hari dah cukup hari tu belum? Oh, cukup dah. Oh, memang cukup hari dah. Oh, cukup dah. Bagi anggota JPAM, Aida Dolah yang bertanggungjawab menyambut kelahiran bayi tersebut menganggapnya sebagai pengalaman paling berharga. Soalan memang itulah saya tak dapat bayar ke lah sebab kalau saya tak buat pun dah baby nak keluar, terpaksa saya sambut. Lepas tu saya buat sekadar mampu lah. Ada pengalaman tak sebelum ni? Saya standby dekat USM. Lepas tu saya pernah pergi ambil laki semacam ni. Sebab tu dari pengalaman tu lah saya buat tu. Skuad Alpha RTM yang bersama-sama penduduk terjejas banjir serta pasukan penyelamat melihat sendiri banyak peristiwa yang akan menjadi sejarah dan memori sepanjang hayat. Kesusahan dan kesulitan penduduk Kelantan yang menghadapi bencana banjir terus mendapat simpati. Pelbagai pihak tampil mengulurkan bantuan bagi meringankan bebanan penduduk terlibat. Antara yang prihatin dengan nasib yang dialami penduduk Kelantan ialah kaki tangan Jabatan Imigresen Putrajaya. Sebaik mereka melihat kisah sedih yang dilaporkan sama ada di televisyen atau akhbar, hampir seluruh kaki tangan agensi itu tampil menyumbang derma. Ketika ditemui di Jertih Besut, Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Putrajaya Abdul Halim Abdul Rahman memberitahu dalam tempoh singkat sejumlah RM30,000 berjaya dikumpulkan dengan menggunakan 5 buah lori mereka bergerak dari Putrajaya singgah
pindah ke pusat pemindahan di Kuantan, Kemaman dan terus ke Kota Baru. Konvoi turut melibatkan 13 buah pacuan 4 roda dengan 71 anggota menyertai misi amal ini. Dan sebenarnya ini merupakan misi fasa kita yang pertama. Fasa kedua pada hari Isnin ini yang bagi Datuk Ketua Pengarah Imigresen sendiri akan turun padang untuk melihat keadaan banjir di negeri Pantai Timur dan beliau juga akan menyerahkan beberapa buah sumbangan lagi kepada masa banjir di negeri Pantai Timur. Memang saya rasa saya hargailah semangat sukarelawan daripada kalangan pegawai-pegawai dan kaki tangan Jabatan Imigresen Malaysia seluruh Malaysia kerana memberi rasa simpati kepada semualah masa-masa yang terlibat sebab ada di kalangan mereka juga merupakan kaki tangan Jabatan Imigresen di negeri. Mereka membawa bekalan makanan, pakaian dan air minuman untuk diagihkan kepada mangsa banjir di beberapa lokasi antaranya Kota Baru, Kuala Krai, Tanah Merah dan Machang.